Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini untuk video ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai format terkini final exam untuk kursus DBM 223. Yang mana untuk sesi 1 2021 sesi 1 2022/2023 adalah tak sama ya seperti tahun-tahun yang sebelumnya. So kamu kena pay attention lah dengan apa yang akan saya maklumkan ini. Baiklah, ini adalah tentatif untuk bengkel online yang sepatutnya kita laksanakan secara online . Kita akan ada penerangan mengenai format PA, kemudian kita akan sentuh chapter 1, chapter 2 dan akhir sekali kita akan ada chapter 3 sebenarnya bukan post test kerana kita akan cover semua yang akan ditanya dalam final exam. Alright, baiklah, tanpa membuang masa, mari kita lihat format penilaian akhir untuk semester ini. Baiklah, kamu punya penilaian akhir dan mungkin ini adalah paper terakhir kamu. Ialah pada 27 Disember tahun 2022, itu pada hari Selasa, bermula jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi di lokasi tempat ujian masing-masing lah . Tempoh peperiksaan kita adalah 2 jam. Kamu akan dibekalkan dengan 4 soalan dan kamu perlu menjawab semua soalan yang mana keseluruhan 4 soalan itu memberikan markah sebanyak 100 markah. Seterusnya kita tengok kepada format penilaian akhir untuk sesi 1 2022/2023. Baiklah, untuk soalan 1, kamu akan diuji ataupun ditanya soalan yang berkaitan dengan topik satu sahaja yang melibatkan indices dan logarithm. Alright. So yang mana kalau kita tengok dekat subtopik yang terlibat, yang pertama adalah 1.1 iaitu simplify index, samalah seperti kita punya lebih kurang sama macam kita punya quiz 1. 1.2 simplify log, samalah macam kita punya apa? Quiz 2. Dan akhir sekali kita ada solve equation. Ini semua samalah macam kita punya EOC 1. Right? Jadi markah yang diberikan di sini, kalau kita tengok dekat sini, untuk soalan yang berkaitan dengan simplify index expression ada 10 markah dan log serta persamaan ada 15 markah. Jumlah keseluruhan adalah 25 markah. Itu untuk soalan 1. Soalan 2. Soalan 2 adalah mengenai topik 2 sahaja, iaitu topik yang melibatkan penyelesaian basic, bukan application. Yang mana kita ada 2.1 describe rule of differentiation. Kalau kita nampak pada describe rule of differentiation ini, kalau kamu ingat lagi, dia adalah yang berkaitan dengan apa? Yang pertama, dia adalah berkaitan dengan constant rule. Kalau ingat lagi, dia adalah berkaitan dengan constant rule. Ada juga di situ power rule. Kita ada power rule. Kita ada lagi dekat sini constant multiple rule. Kita ada juga apa tadi saya sebut? Constant multiple rule. Dan yang terakhir kita ada sum and difference rule. Sum and difference rule. Dekat sini juga, dekat 2.1 tu juga ada terbahagi lagi, iaitu yang mana kita ada produk. Product rule. Kita ada
quotient rule. Kita ada quotient rule dan kita ada apa? Chain rule. Okey, kita ada chain rule kat sini ataupun kita ada extended power rule, EPR. Okey. So, kalau kamu tengok 2.1 ini, inilah huraian dia. Inilah huraian dia 2.1 ni rule of differentiation, inilah huraian dia yang sebenarnya okey. 2.2 ditanya dalam trigo. Okey, dalam trigo ini kalau kita nampak dekat sini dia ditanya pada soalan B kalau kau begini B dia akan ada trigo, log, exponential function. Dalam trigo, log dan eksponen ini mungkin akan ditanya dalam bentuk sum and difference. Mungkin akan ditanya dalam bentuk product or quotient. Mungkin juga akan ditanya dalam bentuk chain rule. Kita tak tahu tu Alright, seterusnya 2.3 kita ada dekat sini apply second order differentiation. Okay, second order differentiation boleh jadi ditanya dalam fungsi trigo ataupun fungsi polinomial yang biasa. Prepare lah. Yang penting kita tahu apa yang dimaksudkan dengan second order. Yang seterusnya 2.5, kalau nota yang saya bagi tadi 2.5 di situ diterangkan mengenai topik apply implicit differentiation. Sebenarnya bukan okey, sila ambil perhatian. 2.5 adalah topik berkaitan dengan parametrik. Okey. So kalau kita tengok di sini dalam topik 2 yang tak ditanya dalam final adalah implicit. Okey, implicit tak keluar final So partial pun tak keluar and total differentiation. Semua ini tak keluar dalam final exam. Right? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3 pun adalah berkaitan dengan topik 3 dalam tajuk basic. Yang mana kenapa saya kata basic? Kerana itu semua yang berkaitan dengan indefinite, definite integral, kemudian kita ada trigo, reciprocal, exponential. Okey. Penerangan dia adalah ringkas sebegitu saja, tetapi dalam situ juga kita harus ingat kita ada belajar mengenai apa kita ada belajar? Kita ada belajar mengenai substitution method. Right? So ini mungkin juga akan ditanya. Kita tak tahu bila nak guna substitution method based on the question given lah. Okay, kadang-kadang dia ada cakap by using substitution method integrate the following. Okay. Seterusnya dalam soalan 3 juga ada ditanya mengenai by part. Okay, by part yang mana? By part ini adalah yang kita belajar Lie-Pad. Okay. Yang saya kata bila kita nak buat penyelesaian, kita buatlah dia dalam bentuk table, ada U dan V. Kita namakan dia adalah tabular method. Tapi kalau nak guna formula boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang mana kamu rasa kamu lebih faham, gunakanlah untuk kamu selesaikan soalan integration by part. Alright. Soalan sekali adalah soalan 4. Soalan 4 adalah kombinasi daripada topik 2 dan topik 3. Saya rasa untuk soalan 4 kamu boleh jawab dengan baik. Kenapa? Kerana untuk soalan topik 2 dia diuji pada tajuk stationary point. Yang mana kita dah tanya dalam presentation 1. Seterusnya kita ada area and volume yang kita tanya dalam presentation 2. Cuma yang kita tak tanya adalah pada rate of change. Okay, mungkin dia akan keluar salah satu sama ada stationary point ataupun rate of change. Itu saya tak pasti ya. Sama ada dia akan keluar area ataupun volume atau kedua-duanya sekali.
Ini pun sama atau kedua-duanya sekali. Okay? Jadi kamu perlu beri perhatian lah kalau kamu dah mahir stationary point. So beri perhatian yang lebih kepada rate of change. Okay? So ini adalah format soalan final yang akan kamu jumpa pada hari Selasa minggu hadapan nanti. So tak banyak lah ya. Kita dah boleh tahu topik mana yang kita nak score, topik mana yang kita lemah. So try untuk beri perhatian yang lebih pada topik tersebut. Kamu ada banyak masa lagi untuk study. Okay, kamu ada banyak masa lagi untuk study. Okey, ini pula adalah koleksi soalan final daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2021. So ini adalah koleksi final Kamu boleh cuba menjawab soalan yang terdapat dekat link yang telah kita sediakan. Cuma format dia tak sama dengan format semester ini, right? So mungkin kalau kamu tengok di antara soalan-soalan lepas ada soalan partial, ada soalan implisit, sedangkan untuk format semester ini subtopik tersebut telah dikeluarkan. So dia tak samalah Boleh cuba menjawab soalan-soalan lain yang berkaitan. Okey, ini ada koleksi video, satu video mengenai penyelesaian dalam soalan final exam tahun 2019. So kamu boleh tengoklah boleh tengok sambil tengok sambil study. Saya akan cuba sediakan video penyelesaian untuk soalan-soalan yang lain secepat yang mampulah untuk rujukan kamu. Okey, so saya rasa itu saja sedikit penerangan ringkas mengenai format final exam untuk sesi 1 2022/2023. So hopefully kamu dapat cuba menjawab dengan baik kerana ini adalah paper terakhir kamu dan kamu ada banyak masa untuk ulang kaji dan boleh bertanya saya sekiranya ada sebarang persoalan. Saya tak boleh nak bantu kamu dari segi sekarang adalah terletak pada usaha masing-masing untuk berjaya. Siapa berusaha, insya-Allah dia akan dapat. Kalau tak berusaha memang tak dapatlah Jangan ingat PB dah lulus, so kita tak perlu nak skor lebih lah dalam final. Hopefully saya doakan semuanya akan berjaya dengan cemerlang dan tak ada seorang pun yang akan mengulang paper ini. So all the best, good luck semua. See you next Tuesday. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua.